Anda pas. Okay. Satu benda kan sangat penting. Okay. Kalau kami nak belajar sesuatu, okay, kami kena kosongkan kelas tu. Okay. Kalau tak kosongkan kelas kan, nanti kami punya speaker cakap apa pun tak guna juga. Sebab you fikir, ni TikTok budak punya. Ini TikTok okay, untuk remaja punya. Tapi saya rasa kan Prof ni, dia bukan remaja. Ini satu leader kan yang kami sangat hormati. Jadi kan kalau tengok kan, mengapa dia nak masuk dalam TikTok, kami tengok dia, Prof, dia buat Facebook Live. Dia ada buat TikTok. Kalau tengok kan, tengok sini, dia ada Telegram punya channel juga. Wow, ini walaupun umur usia dia naik, tapi kan memang ikut trend punya. Memang ikut trend punya. Jadi tadi sengaja kan I tak nak buka countdown video, nak semua orang kan tengah lagu yang trendy punya. Sebab kan nak nak bina tu perasaan. Nak bina perasaan. So lah, nah hari ni siapa apalah suara saya. Okay, siapa kak saya nak jemput kan? Okay, Ustaz Zai. Okay, Ustaz. Okay, mengapa nak jemput dia? Sebab memang mula-mula tengok TMI Facebook kan, my TikTok kan, memang sama dengan saya lah. Berapa orang follower je. Tiba-tiba, okay, hampir berapa orang sini? 94,000. Okay. Tapi kan kalau untuk orang main TikTok kan dia cakap tak banyak follower lah. Kadang-kadang tengah orang sharing kan dia cakap dia ada 50,000 follower, dia cakap sikit je. Ada yang cakap dia ada 100,000 follower, dia cakap sikit je. Kalau I fikir kan, kalau mereka pun cakap sikit, I punya TikTok tak ada follower langsung lah kiranya. Okay. So, tak nak buang masa. Okay, kami jemput okay Ustaz. Okay, mari sila Ustaz. Ustaz Zaid sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada MC kita, si Sifu kita, mentor kita, kerana menjemput saya lah. Jadi saya ni tak seberapa pun sebenarnya, cuma kita belajar. Semua ni kita bermula dengan tak pandai, tapi insyaAllah kalau kita ada niat untuk belajar, niat untuk kembangkan bisnes, niat untuk untuk sebarkan ilmu, kongsikan manfaat, insya-Allah di situ pasti ada bantuan Allah. Di situ pasti ada bantuan Allah. Di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan dia. Kalau dia kata dia nak 1000 alasan sekalipun, dia mesti akan buat juga. Tapi kalau dia kata tak nak, kalau ada 1000 jalan sekalipun, dia tetap tak boleh jalan. Jadi saya akan share dulu skrin sekejap. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Jadi insyaAllah saya akan kongsilah serba sedikit pengalaman saya, bagaimana saya bermula dengan aplikasi TikTok, yang mana semua akan bermula daripada bawah. Ada orang kata tak apalah, dia tu pandai, tak apalah, dia tu terkenal. Jadi saya terkenal tempat saya je. Sebab saya ustaz di kawasan saya, jadi saya cuma terkenal tempat saya saja. Tapi itu sebenarnya dia bukan satu alasan kepada kita untuk kita tidak mula. Jadi mula-mula saya download aplikasi TikTok pada bulan 11 2020. Saya download. Jadi saya download, saya bukan
saya waktu bulan 11 tu, saya download bukan saya terus buat video. Saya tengok dulu. Saya belajar dulu. Slow saya belajar. Jadi saya tengok sikit. Kemudian bulan 12 saya mula untuk buat satu video. Yang itu pun video saya buat video produk. Saya dekat kaunter HQ, saya key in produk. Jadi saya susun cantik-cantik. Siapa yang siapa yang belum tengok boleh tengok dekat TikTok saya. Video first kali. Saya susun cantik-cantik. Saya pasang satu lagu, saya slide je. Daripada ujung sampailah ke ujung. Jadi daripada situ dapat berapa view, lebih kurang dalam 10 view saja. Ya. Jadi itulah first TikTok saya. Kemudian saya try lagi, kemudian saya slow saya buat. Saya start buat betul-betul pada bulan 3. Bulan 3. Bulan 12 sampai bulan 2 tu saya buat. Cuma tak betul-betul, main-main. Kadang kita ada anak tengah sapu rumah ke, kita ambil video anak. Kita tengok ada gambar produk, kita ambil video produk. Kita main-main. Main-main dalam TikTok. Bulan 12 sampai ke bulan 2. Tapi bulan 3 saya slide, saya tengok. Sebab tu kita tengok TikTok bukan kita tengok sebagai hiburan semata-mata. Kita tengok dan kita tanya macam mana nak buat video macam dia buat. Kenapa video yang aku buat, dia punya video tak cantik, tapi dia buat video cantik. Sebab tu setiap kali post tu saya akan berhenti lama dan saya tengok macam mana dia buat. Saya tengok. Jadi bulan 3 tu saya start buat betul-betul. Apa yang saya buat dalam TikTok, saya berkongsi tentang perniagaan, cara Rasulullah, perniagaan, bagaimana cara berniaga dalam kaedah Islam, dalam kaedah agama kita. Macam mana Rasulullah SAW berniaga, macam mana sahabat-sahabat berniaga, macam mana Abdul Rahman bin Auf berniaga. Jadi saya kongsi. Kemudian saya ada kongsi juga berkaitan dengan dakwah. Jadi dua itu je saya fokus. Jadi konten yang kalau kita nak buat jangan berterabur. Kita fokus pada 2 ke 3 konten sahaja. Kalau kita nak buat konten yang lawak, kita boleh fokus kepada konten yang lawak. Okey? Jadi alhamdulillah pada saya start bulan 3, kemudian sampailah bulan 7. Bulan 7 saya dapat capai lebih kurang 60,000 follower. 60,000 follower. Kemudian saya berhenti sekejap dalam masa 2 bulan. Bulan 8, bulan bulan 7. Raya itu bulan 7 bulan ni. Sorry. Saya sampai bulan 4 tak silap. 3, 4, bulan 5 raya tu. Raya tu saya berhenti bulan 5 sampailah bulan 6. Bulan lepas saya start balik. Kemudian alhamdulillah pada hari ini saya dah capai 94,000 follower dan saya on track lah untuk capai ke 1,000 follower. 1,000 follower. Jadi apa yang saya nak kongsikan tentang TikTok. Jadi saya akan kongsi secara ringkas tetapi insya-Allah boleh faham sebab kita cuma dibagi masa cuma hanya dalam 30 minit sahaja. Okey? Jadi ini adalah akaun TikTok saya pada bulan lepas. Waktu first class saya buat. Jadi waktu itu 92,000 follower. Alhamdulillah hari ini dah 94,000 follower. Okey. Pengenalan tentang TikTok, saya rasa mungkin ramai dah tahulah TikTok ni berasal daripada mana. Dia daripada negara China dan dia fungsi menarik TikTok ni dia membolehkan kita terus edit video dekat dalam aplikasi tersebut. Dan kita boleh buat SSV iaitu super short video yang mana rakaman cuma 15 saat untuk sampaikan kita punya konten. Okey? Okey, saya teruskan. Ada orang kata TikTok ni dia negatif ke? Jadi jawapan saya semua aplikasi mesti ada negatif dia, mesti ada positif dia. Mesti ada negatif dan mesti ada positif. Jadi kita ambil yang baik, kita buanglah yang buruk tu.
Kalau kita pergi kat Facebook pun ada buruk dia. Kalau pergi kat Instagram pun ada buruk dia. Aplikasi mana yang tidak ada buruk dia? Semua ada buruk dia. Telegram pun ada buruk dia. Jadi macam mana kita pakai aplikasi tersebut? Jangan kita fokus kepada keburukan. Kita mencari kebaikan. Kita mencari kebaikan. Jadi alhamdulillah dalam masa 6 bulan saya dapat gain follower 70,000 dan tak perlu pun kita buat gelek-gelek. Tak perlu pun kita nak buat konten-konten yang merapu. Cuma hanya kita kongsikan kebaikan sahaja. Okey? Kenapa wajib guna TikTok? Yang pertama, belum ramai explore. Ini sebelum ni memang tak ramai explore, tapi sekarang ni saya tengok dah ramai dah explore. Sampailah Prof sekalipun dia dah explore dalam TikTok. Dia pun dah kongsikan dia punya kepakaran di dalam TikTok. Jadi sebab tu waktu bila yang terbaik untuk mula untuk buat konten ni, waktu sekarang lah. Jawapan saya waktu sekarang. Sebab nanti akan datang satu masa nanti ramai pengguna TikTok. Apabila dah ramai pengguna TikTok, ramai dah berebut-rebut untuk buat konten, maka video kita susah nak naik macam tu. Okey? Yang kedua, algoritma laju, boleh terus edit di application, video marketing paling pantas, mudah untuk viral, pengguna TikTok majoritinya spotting, senang kumpul follower dan senang untuk dapat engagement. Okey. Engagement ni apa dia? Saya nak kongsi sikit. Engagement adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan kita punya follower. Sebab saya tengok ramai orang buat konten tidak ada muka dia. Tidak banyak bercakap. Tidak melayan komen-komen follower. Jadi ramai orang kalau kita tengok follower dia ratusan ribu. Tapi orang tak kenal dia. Sebab apa? Sebab dia suka buat konten video-video yang tidak menunjukkan muka dia. Dia tak menunjukkan branding dia. Okey. Basic tentang TikTok. Jadi macam mana cara nak login? Jadi semua itu saya rasa semua dah tahu. Bagi yang belum tahu, boleh tengok di YouTube. Macam mana nak login TikTok, download dia dan sebagainya. Okey. 5 perkara yang perlu kita tahu tentang TikTok. Yang pertama sekali FYP. Yang pertama sekali FYP. Yang kedua shadow ban. Yang ketiga zombie account. Yang keempat pro account dan yang kelima analytics. Okey, apa itu FYP? FYP adalah ruangan di mana semua orang TikTok peluang untuk tengok video kita walaupun dia tak follow kita. Sebagai contoh, sebelah ni kan. Okey, dekat anak panah nombor 1. Itu for you, FYP. FYP ni apa dia? For you page. Itu anak panah nombor 1. Kemudian anak panah nombor 2, itu tanda yang saya tak follow dia. Saya tak follow pun dia, tapi kenapa video dia saya boleh nampak? Itu kelebihan TikTok. Jadi FYP ni apa dia? Saya ulang, video orang kita boleh tengok video orang lain tanpa kita tak follow dia pun. Tapi video dia boleh keluar dekat kita punya FYP. Dekat kita punya page. Okey. Kemudian apa itu shadow ban? Shadow ban ni adalah jika kita langgar patah larang TikTok, maka view kita akan kurang. Okey. Seterusnya, zombie account. Apabila kita dah banyak kali kena shadow ban, maka account kita akan jadi zombie. Zombie ni apa dia? Zombie ni dia terus kosong view. Tak ada guna. Kosong view. Jadi macam mana nak atasi? Lepas ni saya akan cerita. Okey, apa itu pro account? Ini penting minta ambil perhatian kat sini. Sebab ramai orang download TikTok, mereka tak tukar kepada pro. Apabila dia tak tukar kepada pro, maka dia untuk peluang nak video kita naik ke FYP ni sangat rendah.
Jadi kita kena tukar akaun kita kepada pro. Macam mana? Okey, kita tengok dekat sini. Yang pertama sekali kita pergi kat kita punya profile. Kita tekan titik 3 yang di atas sebelah kanan. Kemudian kita tekan manage account. Kemudian kita switch to personal account. Personal, jangan ambil business. Business ni dia banyak banyak peraturan dia. Kita ambil personal saja. Nak ambil business pun boleh. Tapi dia banyaklah peraturan dia, business ni. Okey. Apa itu analytics? Analytics adalah data. Iaitu satu fungsi yang dah convert sebagai pro account atau operator. Apabila kita dapat pro account, maka kita akan dapat data. Data dari mana view kita, berapa orang yang share, berapa orang yang berapa orang yang like kita punya video. Sebagai contoh macam sebelah ni kan, macam mana nak tengok data tu? Kita pergi ke Creator Tools, Analytics, dan sebelah kanan sekali ni kita boleh tengok. Contoh macam saya kan, video keseluruhan ada 2.1 juta orang tengok video saya. Kemudian ada yang stop saya punya account ada 22.5k. Yang likes ada 200,000 likes dan yang komen ada 3,000 komen. Yang share ada 37,000 share kat situ. Jadi dia detail. Kalau kita tengok kalau kita kita tengok dekat situ dia banyak lagi. Dia akan cerita lebih detail. Okey. Okey, cara nak buat video TikTok. Jadi saya ingat saya nak share screen recording lah. Saya nak share screen. Boleh ya? Boleh? Minta semua minta semua ambil perhatian kat sini insya-Allah. Okey. Tak ada skrin ya. Oh, dia tak ada skrin. Oh, sebab saya bukan host kot. Memang sudah co-host dah. Sepatutnya boleh share screen dah. Tak, saya nak share macam mana ke live kat dalam handphone. Okey, tak apa. I tukar Ustaz jadi host tengok. Okey, ya. Okay, try. Okey. Okey. Ada juga. Okey lah. Kalau tak dapat, saya ingat nak share secara live lagi senang. Tapi kalau tak dapat, saya buka balik lah dokumen. Allahu Akbar. Sorry. Sorry lambat. Relax je, relax. Okey. Macam mana untuk create video di TikTok? Okey. Yang pertama sekali kita tekan simbol plus lah. Simbol plus dekat bawah tengah tu. Bawah tengah ada bentuk plus tu, kita tekan kat situ. Kemudian kita ambil video macam biasa. Kita ambil video macam biasa. Jadi saya akan cerita flip. Kalau kita tengok dekat belah kanan atas sekali, flip tu apa dia?
flip tu untuk kamera belakang dan depan. Kemudian speed kita nak buat cakap laju pun boleh. Okey. Kemudian filter. Filter ni saya rasa semua orang dah tahu. Beauty. Beauty ni untuk bagi kita nampak muka kita handsome, muka kita cantik. Sebab tu jangan tanya kenapa muka saya dekat Zoom lain, dekat TikTok lain. Okey, beauty ni contoh kalau muka kita bulat, kita boleh jadi panjang, kita boleh mancungkan mancungkan hidung, kita boleh bulatkan mata. Jadi ikut kepada minat masing-masing. Okey, timer adalah untuk kita set masa. Set masa, contohnya kita nak berhenti kat mana dan sebagainya. Contoh kalau kita nak nak freehand nak freehand, kita boleh buat 3 saat, 10 saat pun ada, baru dia akan ambil video kita. Flash macam biasalah, lampu dengan tak ada lampu. Okey, kemudian kita pergi ke bawah sikit. Yang belah kiri, efek. Efek ni adalah untuk kita ambil, contoh nak ambil background, kita nak tukar background kita. Dia banyak sangat. Dia ada bentuk unicorn, untuk cantik lah, macam-macam lah. Dekat sini efek ni macam-macam ada. Jadi siapa yang nak tahu boleh buka dan mainlah kat situ. Kemudian yang belah kanan upload. Upload ni untuk misalnya kalau kita ada edit video-video dari luar, kita boleh ambil upload kat situ. Okey. Kemudian yang bawah sekali, dia ada 3 minit, dia ada 1 minit 60 saat dan dia ada 15 saat. Live dan template lah kat situ. Jadi ada yang tanya kenapa 3 minit? Kenapa saya punya tak ada 3 minit? Kenapa saya punya ada 3 minit? Kenapa kat orang lain tak ada 3 minit? Okey, untuk dapat video post lebih pada untuk dapat post lebih daripada 1 minit ataupun 3 minit, dia memerlukan follower sebanyak 1,000. Jadi selepas 1,000 follower, maka kita dapatlah untuk upload video yang lebih panjang. Paling maksimum pun 3 minit. Okey, selepas kita ini untuk timer. Ini untuk timer, jadi kita boleh pilihlah 3 saat, 10 saat. Dan contohnya kita pilih lagu, kita nak matching dengan lagu tu, kita boleh set dekat mana dia nak berhenti. Lepas tu kita tekan start shooting kat situ. Okay. Okay, selepas dah selesai kita ambil video dan sebagainya, dia kalau kita dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni. Kita pergi ke belah kanan atas. Filter, okay, macam biasa filter. Adjust clip. Adjust clip ni misalnya kita ada nak potong babak-babak yang agak spoil sikit. Contoh kan, yang agak kurang menarik, kita boleh potong video tu. Kita boleh cut dekat mana bahagian yang kita tak nak. Okay. Voice effect. Voice effect ni jika kita nak ada sound macam budak-budak pun boleh, sound robot pun boleh, sound sound mikrofon pun boleh, nak menyanyi kemudian nak jadi sound cantik, boleh kat situ. Okay. Voice over. Voice over adalah untuk kita buat video tapi ada latar belakang suara kita. Misalnya kalau masak kan, masak selalu bunyi bising. Jadi kita buat video, kita senyapkan video, kemudian kita ganti dengan kita punya suara. Okey? Okey, yang bawah kita tengok, belah kiri, sound. Sound ni apa dia? Sound ni kita boleh pilih lagu. Boleh pilih lagu. Jadi kita selalunya apabila kita buat video yang bercakap, kita buat video bercakap, kita kena adjust lagu tu. Janganlah suara kita sama kuat dengan lagu tu. Jadi orang tak akan dengar kita punya apa yang kita nak sampaikan. Okey? Jadi dekat sound tu kita boleh adjust. Boleh tekan situ, boleh tengok. Okey, kemudian efek. Efek ni jika kita kalau video kita nak ada flash ke, nak ada smoke ke, nak ada goyang-goyang sikit ke, kita boleh tekan efek. Kemudian teks, itu jika kita nak buat tulisan dan
yang terakhir adalah stiker. Kalau kita ada nak tambahan stiker kat situ. Ini kita main-main, kita boleh main-main kat situ. Sebelum nak buat video, kita main-main dulu. Okey. Kemudian selepas dah selesai tu, kita tekan, dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar macam ni. Okey. Who can watch this video? Jadi kat situ kita boleh setting, everyone boleh, private pun boleh. Kita nak benarkan komen, nak benarkan duet, nak benarkan stage, nak save to device. Saya rasa semua orang boleh faham kat sini. Okey, kemudian yang bawah belah kiri, draft. Draft ni adalah kita boleh simpan video. Misalnya kita buat video banyak-banyak, kita tak nak post banyak-banyak, kita simpan dulu. Satu hari kita post 2 video. Jadi kita draftkan dululah. Kita boleh simpan video. Misalnya ada hari yang kita tak dapat nak buat konten, kita boleh pakai kat draft situ. Okey, kemudian post, saya tahu mesti ramai dah tahulah post ni untuk kita post lah kita punya video. Okey, seterusnya. Macam mana nak buat cover? Kalau tengok belah kanan sekali tu kan, kita ada cover situ. Ya Muhammad, maafkan kami. Jadi macam mana nak buat? Kita tekan dekat select cover. Selepas tekan select cover, dia akan keluar macam ni. Dan kita boleh letakkanlah tajuk depan tu. Dan kita boleh setting dekat area sini ni. Area sini kita boleh setting dekat mana muka depan kita nak letak tu. Okey. Dan bawah tu kita boleh kita boleh pilih lah banyak dia punya design tu banyak untuk kita letak. Contoh saya ambil kat sebelah kanan sekali tah, itulah contoh. Ya Muhammad, maafkan kami. Okey. Setakat sini boleh faham Pantang larang dalam TikTok. Ini untuk permulaan Untuk permulaan jangan buat benda ni. Yang pertama sekali jangan follow kemudian unfollow. Kita main-main. Follow unfollow kita main-main. Jadi tak boleh buat. Untuk permulaan. Okey, jangan like tanpa tengok video. Jangan delete video, buat private je. Okey. Misalnya kita dah post, kemudian post kita ni kurang memuaskan, kita jangan delete. Kita pergi ke setting, kita buat private. Sebab apa? Sebab TikTok ni dia nak kita betul-betul buat konten. Kalau dia tengok kita main-main, dia takkan terima dah. Sebab tu banyak sangat pantang larang dalam TikTok. Tapi dekat TikTok lah yang paling best, yang paling mudah untuk viral kita punya video. Okay? Kemudian jangan live bersama kanak-kanak. Jangan kerap buat hard sell. Banyakkan soft sell. Ini terlalu banyak sangat saya tengok FBO yang buat. Apa yang dia buat? Dia buat video, dia cerita pasal aloe vera. Dia buat video, dia cerita pasal RTC. Satu persatu dia cerita. Sampai buat demo sekali. Okey. Sampai buat demo sekali. Jadi dalam TikTok kita kena ingat, kita bukan nak menjual. Kita nak bina branding. Kalau nak menjual, dekat Instagram sangat bagus menjual. Dekat Facebook sangat bagus menjual. Tapi dekat TikTok tak boleh. Kalau nak jual boleh, bukan tak boleh. Tapi view tak tinggi lah. Jadi sebab tu, kita kena fokus kepada personal branding. Kita naikkan kita punya personal branding. Sebab tu saya cakap kena letak muka kita. Kalau kita tak letak muka kita, macam mana orang nak kenal kita? Macam mana orang nak kenal kita? Sebab tu kalau kita tengok, kenapa customer dia beli dengan kita? Sebab dia dah percaya dengan kita. Customer dia dah percaya sebab kita dah ada branding dengan customer tu. Takkan kita nak membeli dengan orang scammer. Kalau kita tahu dia ni penipu, takkan kita nak beli dengan dia. Sebab tu kalau kita tengok kan, artis jual, semua pakat beli. Sebab apa? Sebab orang kenal dia. Jadi sebab tu dekat dalam TikTok, kita berkongsi kebaikan.
Berkongsi kebaikan. Jangan kita menjual. Kalau kita menjual, engagement takkan naik. View takkan naik. Macam mana nak bagi naik view? Apabila kita ada banyak like, kita banyak komen, kita banyak share dan banyak orang tengok video kita sampai habis. Banyak orang tengok video kita sampai habis. Sebab tu kalau kita menjual, orang tengok macam tu je. Orang tak tengok sampai habis. Orang tak akan share apa yang kita jual. Sebab apa dia nak share? Tak ada benda yang bermanfaat pun kalau kita menjual. Manfaat bagi penjual adalah, tapi manfaat bagi yang tengok tu tak ada manfaat. Sebab tu kita fokus supaya orang share kita punya video. Sebab tu kita buat video, contohnya macam pasal kita ni menjual suplemen. Macam-macam kita boleh buat. Kita boleh buat cerita pasal keburukan, tanda-tanda usus kotor. Contoh. Kita boleh buat video tu. Kita boleh buat video tanda-tanda kencing manis. Kita boleh buat video macam tu. Okey? Ataupun bagi yang bagi yang bagi yang dah ada kepakaran lain seperti doktor ataupun seperti ustaz-ustaz, boleh share kebaikan. Apa kebaikan yang kita dapat? Okey? Seterusnya, jangan post banyak video dalam 1 jam. Ini untuk permulaan. Jangan delete komen netizen di posting kita. Jangan langgar community guideline yang TikTok bagi. Boleh baca dulu. Kemudian jangan ada gambar QR code. Strategi trik untuk bisnes di TikTok. Jadi ini saya skip lah kat sini ya. Okey, idea konten viral di TikTok. Mesti terfikir-fikir. Benda apa nak buat video ni sebenarnya? Nak buat video apa? Sebenarnya banyak sangat video kita boleh buat. Yang pertama apa dia? Kita boleh buat doa. Doa ni selalu orang akan share. Kalau kadang kita buka status WhatsApp kan. Kita buka status WhatsApp, ada doa-doa daripada TikTok. Itu sebab orang tu share ke status WhatsApp dia. Okey. Kemudian kita boleh buat resepi. Ini ramai yang buat. Misalnya selalunya yang share resepi ni chef-chef, dia jual bahagian makanan. Contoh kan, dia jual sambal. Tapi dia tak cerita apa pasal sambal dia. Dia buat video tentang resepi. Itu branding. Okey. Kemudian kita boleh buat video lawak. Tapi kena pastikanlah kita pun gelak tengok video kita. Jangan kita buat lawak, kita gelak seorang-seorang, orang lain tak gelak. Buat video lawak, buat lawak betul-betul. Kalau kita buat lawak tak jadi, tak jadi benda tu, okey? Kemudian inspirasi. Boleh buat video inspirasi. Contohnya kita beli hadiah kepada isteri, kita beli hadiah kepada mak ayah, kita beli hadiah kepada family. Inspirasi kat situ. Kemudian kita boleh duet dengan video viral dan kita boleh reactionkan video tu. Kemudian kongsikan tips pantang larang di TikTok pun boleh. Kemudian kita boleh buat konten bentuk point supaya orang senang faham. Orang senang faham. Okey? Kemudian kita boleh buat teka-teki dengan follower kita. Selalu kita tengok kan, teka-teki. Contohnya, kita boleh buat video, kita bagi teka-teki dekat isteri ataupun dekat suami. Okey? Saya bagi teka-teki dekat isteri saya. Kemudian kita letaklah handphone kat sebelah tu. Boleh? InsyaAllah. Seterusnya. Okey, kita boleh story pula. Story pengalaman kita. Macam mana kita mula dalam bisnes, macam mana kita atasi cabaran-cabaran yang kita hadapi dalam bisnes. Okey. Kemudian kita duet video viral tapi kita buat kelainan. Kadang kita tengok kan, kita slide di TikTok, kita tengok ada duet-duet.
tapi dia agak berlainan. Kita boleh tiru. Tapi jangan tiru sebiji. Kita buatlah cara kita. Kita boleh stage video di TikTok. Kita boleh buat nasihat tentang isu semasa. Contohnya macam viral hari ini. Ini yang kita selalu tengok dekat TikTok kan. Viral hari ini. Apa pendapat anda? Jadi dia menceritakan tentang isu semasa. Okay. Share info tentang TikTokers famous. Boleh juga buat review makanan ataupun tempat-tempat yang menarik. Ini pun bagus juga. Kita boleh buat. Kita boleh buat konten tentang review makanan ataupun kita buat konten kita pergi Giant. Apa yang best-best ada dekat Giant. Contoh. Okay. Kemudian kita boleh buat fun fact ataupun fakta yang lain daripada yang lain. Kita cerita pasal fakta. Fakta tentang COVID-19. Contoh. Jadi orang nak dengar tu. Fakta tentang forever living. Itu tak ada orang nak dengar. Tak ada orang nak dengar. Kecuali FBO mesti akan nak dengar. Contohnya kita ambil benda yang umum. Fakta tentang COVID-19. Fakta tentang kereta Myvi. Contoh. Okay. Share tentang life kita seharian. Ini pun boleh. Apa kita buat satu hari itu. Okay. Kemudian buat video POV. Video POV ni adalah kita boleh kita boleh reply komen menggunakan video. Itu yang best dekat TikTok. Kadang kita tak ada idea sangat nak buat konten, kita boleh reply komen-komen netizen menggunakan video kita. Okay? Setakat ni boleh faham Semua diam je. Kalau faham boleh tekan 1 tak? Faham boleh tekan 1. Okay. Saya teruskan. Top secret tentang TikTok. Macam mana nak masuk FYP? Macam mana nak masuk FYP? Video mesti kena lighting yang cantik. Jangan video kita kabur-kabur. Jangan video kita macam kurang jelas. Macam mana nak bagi nampak cantik video kita? Yang penting kena ada lighting. Lighting yang macam mana? Bukan lighting dekat belakang. Contoh kalau saya nak buat video selfie macam ni. Video selfie, jangan letak lampu dekat belakang. Kalau letak lampu dekat belakang, video takkan cantik. Jadi kita tukar lampu dekat belakang handphone. Ini untuk buat video selfie. Maknanya kita menghadap lampu. Baru akan cantik video kita. Kalau tak ada lampu, kita boleh buat video waktu tengah hari. Paling cantik pukul 10, 11, 12 macam. Kita gunakan cahaya. Waktu tu cahaya tu cantik. Cahaya matahari. Okay? Sound, suara kena jelas. Sound mesti kena jelas. Tambah pula kita buat video bercakap. Kan? Kita buat video bercakap, kemudian kita gunakan background music yang kuat. Sampai orang tak dengar apa yang kita cakap. Kalau nak lebih cantik, kita letakkan subtitle dekat bawah. Apa yang kita cakap, tulis. Jadi orang akan fokus kepada yang kita baca. Kemudian kita kena ada eye contact. Eye contact ni apa dia? Kita tengok kamera. Jangan kita bercakap tengok macam ni. Tengok belah kiri kanan. Okay. Kemudian ada CTA. CTA ni apa dia? CTA adalah Allahumma shalli. CTA. Tarik dan buat call to action. Call action. Call to action. Yes. Sorry lah bahasa English. Okay, call to action. Call to action tu maknanya kita ada respon ataupun jangan kita bercerita tanpa emosi. Ya, betul lah macam tu kan. Tanpa emosi. Kita cerita bab sedih.
tapi kita senyum. Tak menarik lah macam tu. Okey? Dan menarik dan buatkan orang tengok video sentiasa nak komen. Ini penting ah. Ini penting. Sebab tu kalau kita tengok tagline TikTokers famous, apa dia? Apa pendapat anda? Jadi orang akan komen. Contoh, ataupun kita buat video, nak part 2 tak? Cuba komen part 2. Kat situ kan. Jadi orang akan komen. Apabila orang komen, jadi view kita akan naik. Kita buat video yang menyebabkan orang nak komen. Okey? Paling mudah kita masukkan elemen emosi dalam video kita. Sedih ke, lucu ke, happy atau inspirasi. Tertanya-tanya ataupun video tanya pendapat. Jadi kita tarik orang supaya orang komen kita punya video, orang share kita punya video. Itulah cara untuk masuk FYP. Okey? Boleh faham ah? Macam mana nak naikkan follower? Dia ada banyak cara. Tapi saya suka 2 cara. Pertama, mestilah konten yang bermanfaat. Yang cara yang kedua, kita boleh follow orang lain. Cara yang kedua ni, kita follow orang akan follow back. Tapi sebelum kita nak follow, pastikan akaun TikTok kita dah ada konten yang bermanfaat. Barulah orang akan follow back. Bila follower dah mula bertambah, posting-posting akan dilihat oleh lebih ramai orang. Dan bila engagement naik, TikTok akan push video kita masuk ke FYP. Dan dari sinilah kita akan dapat ramai follower. Okey? Seterusnya. Nak naikkan view. Macam mana nak naikkan view? Ada beberapa tips yang saya boleh kongsikan daripada pengalaman saya lah. Antaranya, video mestilah cantik daripada segi lighting. Ini saya tidak cerita. Suara jelas. Di permulaan video pula, pastikan ada stopper yang menarik. Contohnya, stop jap. Kalau video ni masuk FYP anda, tengok sampai habis. Contoh. Ini untuk anda. Anda bertuah kalau nampak video ni. Ada story best ni. Ada 5 poin penting. Jadi banyak kita boleh menggunakan perkataan-perkataan depan tu supaya orang nak tengok sampai habis. Saya bagi contoh dekat sini. Kan? Tengok sampai habis supaya tidak salah faham. Jadi orang nak tengok. Apabila kita buat tagline macam ni, orang akan tengok sampai habis. Jadi kalau tengok kat situ ada 209,000 view. Ada 4,000 orang share. Sebab apa dia orang share? Sebab video kita bermanfaat. Kalau orang tak share, kalau video kita tak memberikan manfaat, macam mana orang nak share video kita? Okay, seterusnya. Contoh, serius. Ini amalan sangat power. Ini amalan sangat power. Jadi, kita menggunakan ayat-ayat depan tu supaya orang tengok sampai habis. Okay, seterusnya. Okay, video kena shadow ban. Apa perlu kita buat? Okay, ada beberapa cadangan. Buat video, minta kawan yang nampak video kita komen dan support. Gunakan hashtag shadow ban pun boleh. Share info tentang pentenaran TikTok pun boleh. Buat video, minta orang tag TikTok Malaysia di ruangan komen pun boleh. Boleh buat, tak ada masalah. Buat video yang orang nak engage. Video lawak, video teka-teki, video sedih. Itu pun sangat bagus. Okay? Seterusnya. Baru nak start dalam TikTok. Ada beberapa tips bagi yang nak mula dalam TikTok. Dalam video tu kena ada CTA. Contohnya, suruh orang follow atau letak arrow. Follow me dekat dalam video. Ada caption yang simple. Kongsikan video ni dekat video anda pun boleh. Letak di bahagian bawah video sebelah button share. Ini yang ramai buat orang pastikan share dan follow kita. Jadi kita boleh buat, bagi orang yang mula-mula nak bisnes dalam TikTok, kita boleh buat video follow lah saya. Assalamualaikum, saya newbie dalam TikTok. Jadi minta sahabat-sahabat yang supporting follow saya, nanti saya akan follow back. Itu pun boleh buat video macam tu. Dekat TikTok pun ada lagu
follow me, I will follow you back. Ada juga lagu-lagu macam tu. Kita boleh guna. Guna untuk permulaan ni kita boleh guna. Kemudian kalau orang follow, kita follow back lah balik untuk permulaan ni. Kita menunjukkan yang kita spotting dalam TikTok. Seterusnya, linkkan media sosial yang kita ada. Okey? Selalunya link ni saya sendiri pakai Insta bio. Jadi apabila orang tekan link tu, dia dah pergi ke semua media sosial saya. Saya ada Instagram, Telegram, YouTube, WhatsApp, Facebook page, semua saya ada. Jadi saya letakkan dalam satu link. Apabila ada orang tekan link dekat TikTok tu, semua tu dah ada. Saya pakai application Insta bio. Jadi bolehlah try. Dia ada banyak. Insta bio pun boleh, Linktree pun boleh. Okey. Seterusnya. Okey, jap. Ini adalah e-book. Saya ambil ilmu-ilmu ni daripada saya punya guru TikTok lah. Saya ada guru TikTok saya dan saya dah minta izin untuk sharekan ilmu ni dan alhamdulillah guru saya tu benarkan untuk share kepada semua orang. Tapi dengan syarat dia suruh saya promote lah buku dia. Okey, ini adalah buku saya punya guru. Jadi dalam ni banyaklah dia cerita. Banyak sangat ada ilmu-ilmu yang ada dalam ni. Macam mana nak capai 10,000 follower dalam masa 1 bulan. Macam mana nak capai 20,000 follower dalam masa 1 bulan. Macam mana nak capai 30,000 follower dalam masa 1 bulan. Dia pun dah ada dah dalam e-book. Dia ada group support dan sebagainya. Jadi siapa yang berminat boleh tanyalah nanti dalam grup, insyaAllah. Semua kejayaan bermula dengan percubaan. Anda tidak mencuba, anda tidak akan berjaya. Cubalah walaupun pahit. Cubalah walaupun pahit. Apabila kita dah cuba, maka kita akan dapat rasa kemanisan. Sebab tu kita buat video, kita jangan nak perfect. Tapi kita practice make perfect. Sebab tu kalau saya tak delete video-video lama saya, bukalah dekat TikTok. Saya tak delete video-video lama saya. Kalau tengok bawah, slide bawah, video-video saya semua orang kata baru nak belajar. Kan? Baru nak belajar punya video. Saya tak delete sebab itu adalah saya punya inspirasi. Apabila saya rasa down je, saya rasa malas nak buat TikTok, saya slide balik kat bawah, saya tengok macam mana saya mula. Macam mana saya mula dengan lightingnya entah ke mana, kan? Dengan bercakapnya, apa benda yang saya cakap pun saya sendiri tak faham. Kan? Saya sendiri tak faham kalau saya tengok video-video apa benda lah aku cakap ni. Tapi saya tak delete sebab itu menjadi satu inspirasi kepada saya. Jadi satu inspirasi. Sebab tu kita nak buat, kita nak mula, jangan tunggu perfect. Kalau tunggu perfect sampai bila pun takkan mula. Kita praktis, kita buat dalam masa sama, kita praktis, kita betulkan apa yang tak betul, kita betulkan kesalahan-kesalahan kita dan sebagainya, dan kita perbaiki, insya-Allah makin lama video kita akan cantik. Macam mana kita nak bercakap, nak mula perkataan macam mana. Okey? Sekian, terima kasih. Ada nak bagi soalan ke? Ya, siapa ada soalannya boleh type dalam chat lah, sebab ada 3 soalan yang tadi saya nampak. Okey. Yang pertama kan, mesti nak tunjuk muka ke? Okey, sebab apa nak kena tunjuk muka? Sebab kita nak bagi branding. Kita nak naikkan kita punya branding. Kita nak naikkan kita punya branding. Jadi apabila kita tak tunjuk muka, macam mana orang nak kenal kita? Video kita dah tinggi, view dah tinggi, tapi orang tak kenal kita. Sayanglah. Apabila orang tak kenal kita, maka branding kita tak ada lah. Dan kalau kita nak menjual, susah. Sebab tu bukan di TikTok saja. Benda ni bukan dekat TikTok saja. Dekat Facebook, dekat Instagram, kita kena ambil gambar kita dengan produk.
Kita kena ambil gambar kita dengan produk. Cuba bezakan antara gambar produk saja dan gambar kita dengan produk. Berapa banyak like dekat Facebook. Benda ni saya suruh satu orang downline saya buat. Buat sekarang juga. Cuba letak gambar kita dengan produk, kemudian gambar produk sahaja. Daripada situ, dia nampak, oh baru nampak. Apabila gambar muka kita ada, banyak like. Tapi kalau produk saja ada 2-3 like saja. Yang like pun upline kita. Dan yang like pun upline kita. Jadi tunjuk muka supaya branding tu naik. Okey, ada soalan lagi? Ada. Satu soalan lagi kan. Dalam satu hari kan, berapa kali yang Ustaz post video? Okey. Untuk post video kat dalam TikTok, ikut kita lah. Banyak mana pun, tak kisah. Tak kisah. Cuma apa yang saya nak bagi nasihat lah, konsisten lah. Konsisten, setiap hari mesti ada video baru. Setiap hari mesti akan ada video baru. Misalnya dalam masa satu hari, kita tiba-tiba dapat idea kan. Dalam masa satu hari, kita dapat buat video lebih 10 video. Tapi takkanlah kita nak post 10 tu hari yang sama. Kita simpan lah. Sebab tu ada draft tu. Kita simpan. Tengok kepada idea masing-masing. Kalau idea kita melimpah ruah, satu hari nak 5-6 video pun tak ada masalah. Kalau satu hari satu video pun tak ada masalah. Okay? Okey, ada soalan lagi kan. Kalau video sudah private kan, nak tukar ke public, TikTok pernah tak? Pernah kan tak? Boleh, tak ada masalah. Pada kalau kalau video kita private, kemudian kita nak ke public, kita pergi ke setting je lah. Kalau kita pergi ke public, video kita akan naik macam biasa lah, tak ada masalah. Okey, ini soalan, okey. Kenapa TikTok kan tak boleh ngam tengah kanak-kanak? Live, dia tak boleh live dengan kanak-kanak. Itu dia punya syarat-syarat dia, community guideline tu. Saya pun tak tahu kenapa. Sebab selalunya kalau kita buat live ada kanak-kanak, kita dah tak boleh live dah dalam masa sebulan ke 2 minggu, TikTok tak bagi dah. Saya pun tak tahu kenapa kanak-kanak tak boleh. Okay. Tapi itu syarat-syarat. Saya rasa ini saya boleh jawab juga. Okey, sebab TikTok kan, sebab ada, saya tak ingat di negara mana kan, ada court case kan cakap tengah TikTok. TikTok kan ada konten yang bahayakan budak-budak. Ya. Itu sebab kan TikTok tak pernah kan ada budak-budak punya sebab keadaan macam ni lah. Ya betul. Sebab budak-budak tak boleh buat live. Senang lah, budak-budak tak boleh buat live. Okey, satu lagi kan, rasa kan, kalau ada orang kan, tadi ada Christine dia tanya kan, berapa video nak post kan. Boleh tak macam tu Ustaz? Kalau kami rakam video dulu, contohlah kami rakam video dulu, simpan dalam draft dulu, kemudian baru kami post. Supaya kan, contohlah kami post 10 draft dulu. Ada 10 hari lah maksudnya. Boleh macam tu. Lebih baik kan? Lebih baik macam tu. Dia yang penting konsisten lah. Untuk permulaan ni kita kena konsisten. Baru TikTok ni dia akan nampak, oh dia ni konsisten. InsyaAllah dalam masa kalau kita konsisten buat, satu masa nanti TikTok dia akan naikkan video kita. Satu masa ni pasti video akan naikkan video kita. Kecuali yang syarat dia konten yang bermanfaat. Syarat dia konten yang bermanfaat. Kalau konten yang berapu, konsisten macam mana sekalipun dia tak akan naik. Okey? Okey, ada lagi. Nampak Christine tanya kan, cara masa nak post video, kita tu penting tak? Okey Ustaz. Contoh lepas post video pertama, next baru post berapa jam lagi, berapa jam nak post lagi. Okey. Untuk permulaan, ini untuk permulaan lah. 10,000 follower ke bawah. Kita jangan post banyak-banyak video dalam 1 jam.
kita jarakkan 1 jam. Supaya TikTok ni dia ada masa untuk naikkan view video kita. Kalau kita perasan kan, follower kita ada 2-3 orang je. Tapi kenapa view ada 25? View ada 15. View lagi banyak daripada follower. Sebab dekat situ TikTok dia mencuba nak naik. Tapi tengok-tengok tak ada respon daripada orang. Dia nak naik. Tengok-tengok tak ada orang share, tak ada orang like, tak ada orang komen. Jadi dia slow balik. Dia naik, dia slow balik. Perasan tak kat situ? Follower sikit, follower ada 5 orang. Tapi view ada 25. Kenapa? Sebab TikTok ni dia cuba naikkan video kita. Tapi video kita tak ada orang share, tak ada orang like, tak ada orang komen. Dia turun balik. Dia naik, dia turun balik. Jadi sebab tu kita cuba fokus untuk jangan post jangan post banyak-banyak video dalam masa 1 jam. Dalam 1 jam tu post 10 video. Pening lah, TikTok pun pening kat situ. Okay. Maksudnya macam jangan dalam masa yang singkat kan makan terlampau banyak lembu lah. Mati tu. Atau soalan tanya kan macam mana nak beli e-book tu? Boleh nanti boleh WhatsApp saya lah, senang. Okay, Jason tanya kan ada masa apa kan yang post video paling best? Ada masa tak? Jadual-jadual? Okay, masa yang sesuai lah. Saya pernah cuba ikut masa ni. Sekejap ini pun boleh boleh cuba juga. Boleh cuba. Okey. Boleh cuba juga yang ini. Tapi waktu mula-mula je saya buat. Dah lama tu saya dah tak buat. Macam tu. Okay, sekejap saya share. Nanti boleh screenshot. Screenshot pun boleh. Ini dia masa dia. Boleh cuba. Saya dulu cuba buat masa macam ni. Alhamdulillah naik. Ini saya punya pengalaman lah. Saya ikut saya punya pengalaman. Jadi hari Isnin pukul 6 pagi, pukul 10 pagi, 10 malam. Hari Selasa 2 pagi, 4 pagi, 9 pagi. Hari Rabu 7 pagi, 8 pagi, 11 malam. Boleh ikut juga ini. Okey. Ataupun bagi follower yang banyak, kita boleh check berapa orang follower yang aktif sekarang. Kita pergi dekat live. Kita tekan dekat live, daripada situ kita boleh tengok berapa ribu orang follower tengah aktif TikTok. Kalau tengah ramai tu kita boleh post macam tu. Bagi untuk yang follower yang sikit-sikit lah, yang bawah 1000, boleh cuba untuk post ikut masa yang kat situlah yang saya bagi tu. Boleh tengok kat internet tu. Okey. Angka Google ada jawapan kan itu? Google YouTube. Nak buat video cantik-cantik YouTube je. Nak dengan tak nak dia kan? Ya betul. Cakap banyak pun tak guna, kena buat kan? Okay, ada soalan kan? Dia tanya nombor telefon ustaz. Senang je. You pergi ustaz punya TikTok. Dia tekan tu Insta bio. Dalam ada lah. Betul tak ustaz? Pergi kat TikTok saya. Semua tekan TikTok je. Jadi siapa tak tahu Insta bio, siapa tak tahu Linktree lagi, ini wajib kena ada sekarang. Ya, betul. Lepas tu ada tanya, samalah soalan sama, mengapa tak boleh buat video dengan budak-budak? Masih tak faham lagi. Bantang lalang lagi lah. Yalah, itu jawapan yang tadi tu lah. Okay. Buat video dengan budak-budak boleh. Jangan buat live dengan budak-budak je. Video budak-budak boleh. Okey. Tengok lagi ya. Kalau tak silap saya kan, tak sampai 1,000 orang punya follower kan. TikTok tak boleh buat live kan, betul tak Ustaz? Ya, betul. Okey. Kalau siapa tak dapat buat live punya, mengapa? Sebab tak ada 1,000 orang punya follower.
Jadi fokus untuk 1,000 follow. Oh, ini soalan kan. Kalau orang yang kita sudah follow tapi dia tak follow kita balik, boleh unfollow balik tak? Biar je lah kan. Yang masuk pantang larang follow terus unfollow tu, maksud dia kita follow lepas tu unfollow terus. Itu maksud dia. Kita follow unfollow, follow unfollow. Kita main-main. Kita main-main. Jadi misalnya kalau jadi kes macam tu kan, jadi kes macam kita buat video, suruh orang follow kita, kemudian kita janji untuk follow back, tapi dia dah follow kita, kemudian kita follow back. Selepas beberapa hari tu kita tengok dia unfollow balik kita. Jadi kita unfollow balik pun tak ada masalah. Tak ada masalah kat situ. Ada orang main macam tu. Orang main macam tu ada. Itu budak punya biarlah. Kami tak buat kan, Ustaz? Budak-budak je tu selalu. Okey, Kak Ma tanya kan. Okey, dia punya link tree ada tapi tak dapat letak di profile TikTok. Bila search Google, dia kat Google, angka Google jawab kan. Kena tukar jadi business account baru boleh. Itu yang pro account yang saya cerita tadi tu lah. Kita tukar pada untuk letak link, kita tukar kepada pro account. Tadi saya ada letak dekat slide tu. Macam mana nak tukar kepada pro account. Kita boleh pergi ke profile, tekan manage account, kita switch to personal account. Okey, Kak Ma cakap dia sudah tukar pro account tapi tak jadi juga. Kalau tak jadi juga, maknanya dia tak capai 1,000 follower lah. Dia ada setengah account, dia kena capai 1,000 follower. Ada setengah account tak capai pun dah boleh letak dah. Apa yang saya nampak macam tu. Saya tengok macam saya kan. Saya kena 1,000 follower boleh letak link. Tapi saya tengok ada setengah FBO, dia pun dah boleh letak link. Sedangkan follower berapa ratus je. Jadi saya pun tak faham. Mungkin ada setengah orang dapat, ada setengah orang dia tak dapat. Yalah, itu bug, kami tak boleh buat apa. Betul tak? Apa bezanya? Okay. Apa kelebihan pro account? Kelebihan pro account, yang pertama sekali, view kita mudah untuk naik. View kita mudah untuk naik. Macam Instagram lah, kalau kita tukar kepada pro, kita buka shop tu kan, dia senang. Kita punya produk tu dia senang untuk naik. Sama juga TikTok. Jadi apabila kita buka pro account, view senang naik. Kemudian yang kedua, dia ada data. Dia ada data. Contoh view kita boleh tengok daripada mana orang tengok kita punya video. Daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Thailand pun ada. Daripada Malaysia pun ada. Jadi kat situ dia ada tulis percentage. Dia ada data dia. Follower kita ramai lelaki ke ramai perempuan. Follower kita ni angkaran umur berapa. Kita boleh tengok. Tapi apabila kita tak tukar kepada pro account, kita tak boleh tengok apa ni. Okey, ada yang PM kan, dia tanya itu hashtag kan? Kelebihan hashtag ataupun macam mana nak guna hashtag dengan lebih dapat viral, lebih kurang macam tu dah kegunaan hashtag tu. Okey. Saya ada tadi, cuma saya skip sebab nak kejar masa. Minta maaf, ada banyak tertinggal sebenarnya. Okey. Untuk hashtag ni adalah supaya video kita sampai kepada orang yang betul. Contoh, kita buat video pasal dakwah contohlah. Kita buat video pasal dakwah, tapi kita tak menggunakan hashtag yang betul. Jadi orang-orang yang bukan Islam ramai tengok, yang non-Muslim dia tengok, apabila dia tengok tak adalah like, tak adalah komen, tak adalah share. Sebab tu hashtag ni dia sangat-sangat penting untuk bawa video kita kepada viewer yang betul.
Contoh kita cerita pasal kesihatan. Jadi kita nak video kita ni sampai kepada orang yang suka jaga kesihatan. Macam mana? Jadi kita menggunakan hashtag-hashtag yang betul. Contohnya, kita boleh guna hashtag jom sihat, kita jaga kita. Jangan guna hashtag FYP. Hashtag FYP. Hashtag FYPPPPP. Ada juga tu. Apabila kita menggunakan hashtag FYP, itu adalah umum. Itu adalah umum. Kita tak tahu video kita sampai ke mana. Tentang budak-budak yang tengok. Budak-budak tengok tak ada gunalah. Kita nak supaya video kita sampai kepada orang yang betul. Supaya orang tu komen, orang tu share, orang tu like. Jadi saya ada buat satu hashtag branding saya punya hashtag. Alhamdulillah. Saya tunjuk sekejap ya. Okey. Ini hashtag saya. Hashtag saya. Al-Faqar Team. Jadi saya setiap kali saya post video, saya akan letak hashtag ni, Al-Faqar Team. Jadi sekarang ni view untuk Al-Faqar Team ni dah ada 6 juta view. 6 juta view. Jadi ini adalah untuk saya punya branding. Jadi apabila kita letak je hashtag Al-Faqar, orang terus ingat, oh ini Zaid punya ni. Kenal dah siapa dia punya hashtag. Kenal dah siapa punya hashtag kat situ. Sebab tu penting. Okey, sekejap saya ada satu lagi gambar. Sekejap Okey, dekat sini kita boleh tengok hashtag-hashtag yang trending. Kita pergi dekat discover. Hashtag yang tengah trending. Jadi kita pun boleh guna hashtag kat situ juga. Hashtag Intan Payung, hashtag dancing eyebrow. Kita buat trending tersebut dan kita menggunakan hashtag tersebut. Okey, boleh faham mengenai hashtag. Hashtag pun penting. Sebab tu sebelum kita nak post video, kita boleh tengok dulu berapa viewer hashtag tersebut. Kita boleh tengok berapa viewer hashtag tersebut. Sekejap Contoh macam ni kan. Motivasi bisnes. Ada berapa? Motivasi bisnes. Ada 2.2 juta viewer kat situ. Motivasi bisnes ada S2 kat belakang. Ada 4,000 view kat situ. Motivasi bisnes, ini Indonesia. Ada 80 juta. Jadi kat situ kita boleh check hashtag. Yang mana hashtag tu bagus dan banyak view. Itu kelebihan TikTok. Okey, sampai situ sajalah. Okey, rasa kami jawab beberapa soalan lagi je lah. Okey. Jadi hal ini memang I cakap setengah jam. Memang lebih banyak nak Q&A. Sebab mengapa kan? Saya tahu kan kalau tunjuk banyak-banyak pun, kalau tak buat pun tak guna juga. Ya. Jadi lebih baik kan untuk siapa yang ada buat punya, dia boleh tanya soalan. Okey. Lepas tu nanti saya ada soalan tanya ustaz juga. Jawab soalan orang lain dulu . Kalau business account, jadi kena tukar balik kepada personal ke? Ini soalan. Kalau business account nak tukar balik? Tak perlulah, tak perlu. Tak perlu. Sebab kalau kita dah buat pada business account, kita teruskan je lah pada business account. Dia business account ni, dia memang banyak sikit dia punya pantang larang dia. Banyak sikit lah. Tapi boleh je, tak ada masalah. Dan kelebihan business account pun dia ada kelebihan dia juga. Kelebihan dia, kita boleh buat iklan berbayar menggunakan kita punya business account. Kita boleh tapi still tak boleh menjual, sama je. Still tak boleh menjual. Sama, kalau lebih baik kita guna pro account. Pro account ni personal lah, macam biasa. Jika dah buat business account, tak apa, teruskan. Tak ada masalah. Okay?
Okey, satu soalan kan, hashtag Insta sama dengan hashtag TikTok. Saya rasa tak sama lah. Tak sama. Hmm. Jauh beza ni. Kalau siapa nak main Insta kan, sebenarnya Insta yang you nak dapat banyak, you nak reach banyak orang kan, you boleh pergi Insta Reel. Insta Reel sekarang memang popular, you senang nak reach orang. Jadi memang beza lah dengan TikTok. Saya kebanyakan masa sekarang di Insta. Sebab dalam I punya Facebook, kebanyakan ada orang follower. Nak buat apa korang pun tak jadi juga. Kadang-kadang ada nak add. Tak add, sombong. Add pula, tak ada tempat. Susah. Okay, so, okay. Nanti time, okay, Christine ni last okay. Time live kan, tak boleh sebut harga, betul tak? Sebab kadang-kala kan prospek tanya harga terus. Waktu live. Waktu live. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ramai je orang menjual waktu live. Okay. So soalan saya senang je. Okay. Saya nak tahu kan, ini bukan pasal berapa banyak view. Okay. Berapa banyak sudah monetize. Itu conversion. Okay. Dari TikTok kan, Ustaz sudah sign berapa banyak member, ada tak? Saya banyak member, dapat tak banyak VIP? Okay. Untuk sale lah, saya punya sale di TikTok, Alhamdulillah, saya dapat 2 orang fighter. Fighter 5cc daripada TikTok. Kemudian ada beberapa customer. Saya pernah buat satu video. 4 bisnes yang akan kuasai dunia. Saya buat video macam tu. Dan belakang dan apa saya punya ayat depan tu saya kata, nombor 4 anda pasti akan tertanya-tanya. Saya buat macam tu kan. Jadi orang tunggu. Dah sekali nombor 4 saya cerita pasal forever. Saya cerita pasal forever. Jadi alhamdulillah video tu capai hampir 100,000 view. Dan saya dapat banyak sangat yang WhatsApp saya. Terlalu ramai. Sampai saya tak dapat nak fokus. Jadi daripada ramai-ramai lah situ, adalah dalam 3 orang customer saya dapat, dan 2 orang fighter. Satu orang daripada video tu, 1 orang. Kemudian ada video lain pun saya dapat 1 orang lagi fighter 5cc. Fighter 5cc, dan alhamdulillah sampai sekarang dia masih buat forever dengan saya. Kemudian saya banyak tarik follower untuk pergi ke Instagram. Jadi dekat Instagram tu saya menjual lah. Kadang saya dapat WhatsApp lah. Kadang saya pun tak tahu dia datang daripada mana. Dia boleh datang daripada Telegram pun boleh, daripada Instagram pun boleh, daripada TikTok pun boleh, daripada Facebook pun boleh. Kat situ. Ya, sebab yang saya tahu kan, kalau Facebook dia memang tak suka kami jual barang. Okay, TikTok pun tak suka kami jual barang. Tapi IG kan tak ada masalah. Tak ada masalah. So I tengok banyak kawan kan, dia punya follower, tak kisahlah dia dari Facebook ke IG ke ataupun YouTube kan, mereka akan tarik mereka pergi ke IG untuk nak follow ataupun nak closing. Ada orang dia suka dengan cara e-book juga. Sebab nak dapatkan kontak-kontak tu. Ya, betul. Okay, so rasa semua orang puas hati kan. Kalau puas hati, okay, dalam chat room kan, type 1. Ya. Yang tak puas hati type 2 lah. Saya pun nak tahu juga. Siapa tak puas saya type 2. Kita buat part 2. Kita buat part 2, part 3. Ya, boleh. Tapi part 2, part 3 kan hanya untuk siapa ada betul-betul main TikTok je. Jangan tanya je tak buat, betul tak? Okay lah, semua happy. Okay. Memang bagus.
memang banyak manfaat lah. Okay. So rasa hari ni pun tak sempat dah nak bagi semua orang sharing. Jadi saya rasa apa yang sangat penting kan adalah kami, apa yang anda belajar, apa yang kami belajar tu kami kena buat. Sebab dapat ilmu tak guna tak jadi. Contoh macam dapat buku GP tak pergi kecek dengan orang tak jadi juga. Jadi sangat penting lah untuk siapa yang tak ada TikTok account lagi, pergi buat TikTok account lah. Apa yang anda belajar hari ni, okay, buat saja, okay. Sebab mana tahu kan, you punya rezeki boleh tak ada TikTok, you punya rezeki kan boleh tak ada IG ke FB kan, tak kisahlah, sebab sekarang banyak platform tau, banyak sangat platform, okay. Sampai you tak sempat nak buat semua platform tu, okay. Memang sangat terima kasih lah dengan Ustaz Zaid punya masa, okay. Lagipun ilmu tu memang nak share dengan semua rakan-rakan di sini. Fast action, fast result, okay. Memang betul, fast action, fast result, okay. Sebab company sekarang kan pun ada sedang promote dengan TikTok juga. Sebab yang saya tahu kan, ini internal lah, okay. Company pun ada akan ubah orang kan buat TikTok punya video juga. Sebab PKP tak tahu apa dah, okay. Itu sebab tu projek sudah sampai sekarang dia tak jalan, okay. Highlight tu PKP apa tu, okay, tak begitu lama lah, okay. Tapi sebelum kami nak tunggu PKP habiskan, okay, buat apa yang boleh je. Mana tahu kan you dapat fighter tu adalah kaki CBF, betul tak Ustaz? Betul. Okay. So rasa memang hari ni, okay, sampai sini saja, okay. Okay, jadi kan, okay. Kami memang nak terima kasih dengan Ustaz, okay. Okay, I allow semua orang buka mic, okay. Nak cakap terima kasih dengan Ustaz. Yeay. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Allah khair. Terima kasih Ustaz. Allah khair. Ibu. Mabruk. Okay, seperti biasa, okay, kami end dengan, okay, kami punya lagu slogan, okay. Mari. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Kita menang. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Thank you semua, okay. Itu saja. Bye bye. Apa yang anda belajar guna sajalah. Okay. Okay. Thank you. Okay. Bye bye. Jom.